Islam datang ke suatu tempat ini, dia merubah akidah. Dia tidak merubah budaya cara hidup mereka yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada yang bertentangan, maka perlu diperbaiki. Ada dua situasi yang saya nak sebut di sini. Non-Muslim yang berada dalam sebuah negara Islam dan non-Muslim dalam sebuah negara yang dia menjadi pemerintah, kita menjadi minoriti. Contohnya, Muslim dalam negara di China, contoh. Muslim negara di India. Dan Muslim dalam konteks di negara majoriti Islam. Contohnya, non-Muslim dalam negara kita dan sebagainya. Sebelum saya sentuh perkara tersebut, saya nak bawa sikit kepada tuan-tuan dan perempuan ni, Islam ni beranak di mana? Islam ni dia lahir di kawasan orang Islam ke ataupun dia lahir di kawasan orang bukan Islam? Islam ni lahir di mana? Ya? Islam ni lahir di tempat bersih ke ataupun Islam lahir di tempat jahiliah ataupun di tempat yang begitu kotor? Islam lahir di tempat orang bukan Islam. Nabi bawa Islam apabila Allah lantik baginda bawa Islam ini, ketika itu Nabi berada di Mekah dan kawasan itu adalah kawasan non-Muslim. Ini petang-petang mula angkat suara dah. Saudara bayangkan Islam lahir di kawasan orang bukan Islam ni. Saya cerita Islam, kita ambil daripada titik tolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil daripada Nabi Adam, letih cerita petang ni. Lahirnya Islam ni di negara kawasan orang bukan Islam. Bagaimana Islam nak berkembang kalau kita bermusuh dengan orang bukan Islam? Sebab itu bila Islam lahir di kota Mekah ini, selepas itu dia tersebar ke seluruh dunia. Tuan-tuan ingat ni? Dalam masa yang tidak lama, begitu singkat, dia tersebar sehingga ke seluruh dunia. Agama yang antara yang paling muda di dunia Islam lah, baru 1400 tahun. Dia pergi ke sesuatu tempat, dia merubah akidah. Faham tak? Dia tak bermusuh dengan orang bukan Islam. Dia tak ubah budaya mereka. Sebab itu Islam lahir negara Arab, agama berubah, budaya tak berubah. Dia pergi ke negara India sehingga memerintah hampir 1000 tahun. Agama berubah, budaya tak berubah. Cuma yang budaya yang bercanggah tu dia adjust sikit je. Islam tersebar ke negara China, ini bagi sejarah dulu. Baru masuk negara kita. Pengurusi tolong ingatkan saya ni, takut saya terlebih masa. Saya ni dia payah apa tu nanti dia geram ni dia jadi lain pula kan. Islam pergi ke negara China, dia tak nak merintah. Islam tersebar. Itu saya kata Islam datang dicantikkan begitu. Ya, kalau Islam ni datang mengubah budaya orang, Islam tak akan tersebar. Orang Cina tetap makan pakai spade. Orang India tetap makan pakai tangan, nanti daun pisang. Contoh je. Ya. Islam tersebar ke sebuah negara sampai ke alam Melayu. Alam Melayu ni antara negara yang paling lewat lah terima Islam ni. Ya. Sebelum tu Cina sampai dulu, India sampai dulu, alam Melayu ni lambat sikit. Sampai ke alam Melayu ketika itu, orang Melayu ni beragama bukanlah anutan dia lah ya. Agama Hindu, Buddha dan menganut ajaran anamisma gitulah lebih kurang kan. Ya. Tuan-tuan tengok bila sampai ke alam Melayu yang diubahnya akidah orang Melayu. Budaya orang Melayu terus kekal. Ya. Sama juga dia sampai ke negara orang putih. Pakai tie lah dia. Tapi yang saya heran, sampai ke negara kita nak pakai tie pasal apa? Kita negara panas. Pakai kot pasal apa? Kita negara panas. Bolehlah pakai kot dalam ekor ni.
Cuba tengah hari, kejap lagi pakailah kot kat luar tu. Sebab itu pakaian kita kena sesuai lah. Nak tiru orang putih pun berpada-pada. Oh, tu bukan. Sana dia kena cekak sampai ke leher dia. Orang cakap orang utara lah. Sebab dia sejuk. Sama bila saya sampai ke Chiang Rai tu. Sampai ke kawasan pergunungan tu saya pergi ni baru balik ni. Pergi duduk tengok etnik Cina Hmong kat situ, etnik Musa kat situ. Oh, saya minta maaf tuan ni. Itu pengalaman yang paling terindah Datuk, yang saya merasakan jumpa orang bukit yang masih lagi menyembah berhala dan sebagainya, bukan. Babi, anjing berkeliaran, dia datang kat kita apa semua seronok lah main dengan anjing babi pula. Doh, tak apalah. Bukan seronok Ustaz. Nak ceritanya, ingat balik masa kita kecil-kecil duk bela babi dulu tak? Oh, ni cerita aja. Nah, dulu bila kita sampai bukit sana, aku nak lari ke tidak ni? Anjing duk ikut ni. Babi duk khong kat situ kan. Ni cerita baru balik ni. Saya 4 malam kat sana cadang apa tu sebab ada dah janji dengan Mak Im kata saya duduk lagi semalam kat situ. Cuma nak pergi kepada gunung ke gunung tengok mana yang duk fikir-fikir ni kerja kita ni banyak sangat ni. Ya, banyak lagi yang perlu kita buat ni. Tapi tak apalah kita tinggal kat Hmong kat sana kan. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Islam datang ke suatu tempat ini, dia merubah akidah. Dia tidak merubah budaya cara hidup mereka yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada yang bertentangan, maka perlu diperbaiki. Lebih kurang begitu. Baik. Masuk dalam konteks negara kita. Ini kalau ada non-Muslim kat belakang tu, saya sangat mengalu-ngalukanlah. Mereka ada ya, Alhamdulillah. Jangan tengok saya ni macam terlebih Melayu. Tidak. Sebab kena faham. Yang kita ni fiqah, kalau kena faham mana fiqah tu lah. Mana kita hidup ni dalam sebuah negara majoriti orang Islam. Kita kena faham itu. Kita kena faham sejarah. Daripada awal lagi saya sebut dulu. Setiap bangsa yang Allah jadikan ini, dia ada tempat tinggal dia masing-masing. Ini tempat tinggal ini disebut sebagai Malay Archipelago, Kepulauan Melayu. Sebab itu nama Melayu itu, bangsa itu menjadi nama negara dia. Bangsa Cina membentuk negara Cina. Bangsa India membentuk negara India. Ya. Sebab dunia ni Allah jadikan kita mula dengan satu bangsa di tanah yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Sebab itu nama tanah itu akan menjadi nama bangsa dia. Isu dia saya nak bawa sekarang ni, saya buat dalam 2 keadaan tadi Ustaz. Dalam konteks non-Muslim berada dalam sebuah negara Islam yang ada sejarah dia. Kenapa dia berwarna-warni? Ini kalau saya cakap ni dia panjang. Sebab saya selalu dilihat sebagai seorang yang ekstrim dan sebagainya. Baru-baru ni bila saya menegur sedikit ketika tahun baru Cina, contoh je kan, saudara nak letak tanglong sebanyak 10,000 di jalan, 10,000 unit di Jalan Raja Uda. Ya? Boleh ke saya cakap ni, Ustaz ni kan? Benda tu pun dah tersebar dah, orang duk kutuk saya, ikutlah, orang nak kata macam mana pun katalah. Saya selalu bercakap jangan sampai, kena hormat. Ya, kena tahu kita duduk di mana, tinggal di mana. Kena faham itu. Kita tak mahu negara kita bila tiba Christmas macam New York. Bila tiba tahun baru Cina, habis tukar jadi negara Cina. Bila tiba di Bali, negara Malaysia ni bertukar jadi India pula dah. Bukan tak boleh. Kejap Datuk no. Apa tu dah.
Saya sama juga. Saya selalu tegur lah. Saudara-saudara rakan-rakan Cina saya selalu tegur. Nak sambut tahun baru Cina ni bukan tak boleh. Sambutlah. Tapi berpada-pada. Berpada-pada. Ya. Kena faham fiqh yang Ustaz Fawaz sebutkan tadi. The do's and the don'ts. Sebab walaupun perayaan Tahun Baru Cina itu dikatakan bersifat budaya, tetapi apabila mereka menyambut apa juga perubahan upacara budaya itu, ada upacara penyembahannya. Nak sambut Tahun Baru Cina, kena mula dengan semayang dulu. Saya bukan larang kita sambut, tuan-tuan, tapi berpada-pada. Ini yang saya selalu perkatakan. Bila saya cakap macam ni, surat khabar Cina ni duk memainkan isu macam ini. Ni jahatnya surat khabar Cina ni. Ni saya nak sebut ni. Mana mungkin saya nak menentang kaum saya, sedangkan Allah jadikan saya Cina. Boleh ikutlah tuan-tuan ni. Ini baru mukadimah ni. Orang selalu dia tak tahu Datuk. Sebab bila kita cakap ni selalu dimanipulasikan. Terutamanya akhbar-akhbar Cina baru-baru ni. Saya bercakap soal Tanglong ini. Jangan sampai Tanglong itu menenggelamkan identiti sebuah negara majoriti Islam. Saya tegur itu bukan saya kata Tanglong tak boleh gantung. Gantunglah. Gantung. Saya tak larang pun. Tapi jangan sampai tenggelam. Ya. Orang Melayu punya baik, dia boleh gantung 10,000 unit lampu Tanglong, dia terima. Dia nak perkenalkan Jawi dua muka surat. Kamu kurang hajat lawan pasal apa? Ni kasar ni Datuk ni. Betul lah Datuk kata kena berlembut-lembut tuan-tuan. Saya ni cuba berlembut juga ni. Tapi dia tak boleh berlembut. Apa tu kan? Apa tu? Tengah hidup panas ni. Urus dia minta up volume aku. Sadar kadang-kadang kita tidak pernah berlaku adil dalam kita berinteraksi dengan orang Islam. Kita mengharapkan kita je berlaku adil kepada orang bukan Islam. Tetapi orang bukan Islam, sampai bila kita nak berlaku adil kepada orang Islam? Kita boleh hidup senang lenang dalam sebuah negara Islam. Tetapi orang Islam tidak pernah hidup senang lenang dalam sebuah negara bukan Islam. Islam di China, Islam di India dan sebagainya. Adilkah? Saya tutup dulu sahaja. Okey, baik. Saya sambung kemudian kan. Saya